Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat 2 Februari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja-Raja sealiran menyokong langkah kerajaan mempertingkat tata kelola membersihkan negara daripada amalan rasuah. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru semua pemimpin serta penjahat awam agar bersama-sama memerangi rasuah sekaligus mengangkat martabat Malaysia. Perdana Menteri juga berkata negara ini tidak mengizinkan kuasa serta sistem pemerintahan dijadikan kesempatan untuk memunggah kekayaan. Jelas beliau, perkara itu perlu didoktahkan sebagai pengajaran. Malah sepanjang setahun pemerintahannya, beliau tidak pernah mempertikai tindakan dilakukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Keputusan Badan Kehakiman. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan program Penggerak Madani Negeri Sembilan di Rembau. Sementara itu, mengenai cadangan pemansuhan pencen bagi ahli politik akan dibincang di peringkat Kabinet dan dibawa ke Parlimen sebelum sebarang keputusan dilaksana. Perdana Menteri berkata kaedah bagi sistem saraan perkhidmatan awam baharu juga akan diperjelas bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan penjahat awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengulangi kenyataan bahawa kajian mengenai sistem saraan tersebut telah lama dikaji. Kes untuk menolak sistem pencen ini saya ingat semasa saya Menteri Keuangan dulu 90-an. Sudah ada kajian dan kajiannya supaya mengkaji semula 90s sebab projection dengan jumlah pejabat awam dan projection tanggungan pencen itu dibuat sejak tahun 90-an. Saya minta JPA cari rekod itu dengan Kementerian Keuangan dan tunjukkan bahawa keputusan nak membatalkan sistem besaran pencen dengan yang baru itu dibuat tahun 90, dikemukakan tahun 90-an. Nasib baik kalau laksanakan saudara dah tak dapat pencen sekarang. Penjahat awam secara kolektif perlu bertindak sebagai penggerak dan ejen utama dalam menyebarluaskan konsep Malaysia Madani. Ia bagi memastikan rakyat dapat memahami sekaligus menjayakan agenda itu di peringkat negeri dan nasional. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, menerusi program Penggerak Madani peringkat negeri, ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan dapat berfikir secara strategik serta menghasilkan nilai insaniah yang tinggi dan berdaya saing dalam persekitaran organisasi masing-masing. Selain itu, ia juga bakal diperluaskan di peringkat daerah dengan lantikan Pegawai Daerah DO sebagai pengerusi penyelaras Penggerak Madani. Maka hari ini saya mengumumkan bahawa semua pegawai daerah Tuan DO kita dilatih secara resmi sebagai pengurusi penyelaras Penggerak Madani di peringkat daerah. Kita sakarkan program Penggerak Madani secara konsisten sepanjang tahun ini. Beliau berucap pada program Penggerak Madani Negeri Sembilan Seri 2 di Rembau. Dalam pada itu, Ketua Jabatan di Peringkat Negeri dan Persekutuan yang juga merupakan ejen utama Penggerak Madani menyambut baik usaha itu yang akan dilaksanakan pada peringkat daerah. Mereka adalah sebenarnya pegawai yang turun di akar umbi berjumpa dengan masyarakat terutama sekali di peringkat kampung dan juga peringkat taman-taman perumahan. Jadi saya selaku pegawai daerah akan memastikan proses penerangan tentang Madani ini dapat dilaksanakan berkesan dan yang penting kefahaman itu dapat dijelaskan bukan saja kepada kita awam malah kepada seluruh masyarakat yang duduk di daerah lah. Ini satu pendekatan yang sangat holistik, sangat bagus. Sebenarnya tiba masanya ketua-ketua jabatan memainkan peranan mereka sebagai pimpinan di peringkat negeri, di peringkat daerah, supaya peranan ini dapat kita terus selaskan peringkat lapangan di orang-orang bawahan kita. Ketua jabatan sebagai penggerak utama sama ada menggerakkan kaki tangan atau pejabat awam yang lainnya atau bersama-sama memberikan menjadi ejen yang paling penting dalam memberikan penerangan dan penjelasan kepada komuniti dan rakyat untuk lebih memahami segala kebaikan yang dibawakan oleh kerajaan perpaduan melalui Madani ini.
Projek Rintis Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi 2.0 SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaksana dalam tempoh 2 bulan. Ia bagi menyediakan mekanisme bagi penyasaran semula subsidi diesel yang dijangka dilaksana dalam suku kedua tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, projek Rintis melibatkan 6 syarikat perintis. Projek menguji keberkesanan sistem MySubsidi Diesel dan sistem Fleet Card syarikat-syarikat minyak sebelum dilaksanakan kepada keseluruhan industri. Dapatan daripada projek Rintis ini amat penting untuk kita memastikan kita mempunyai mekanisme yang ampuh. Pertama, untuk memastikan kita melihat keberkesanan sistem itu dan juga kita mendapatkan feedback daripada syarikat minyak, stesen minyak dan juga sektor industri daripada sektor pengangkutan darat barangan tersebut supaya masing-masing melihat sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik supaya apabila dilaksanakan secara menyeluruh kelak ia boleh berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, sebanyak 3,792 stesen minyak terlibat dalam projek Rintis tersebut. Projek Terminal Kapal Pesiar Antarabangsa Melaka MICT bernilai RM682 juta yang merupakan salah satu komponen utama di bawah projek Melaka Gateway di Pulau Melaka dijangka siap tahun 2026. Dan menerusi projek itu, Melaka dijangka menerima pertambahan sebanyak 15.8 juta pelancong termasuk 10 juta pelancong asing dengan pembelanjaan sebanyak RM9 bilion menjelang 2036. Membawa Melaka satu taraf yang jauh lebih tinggi dalam ekonomi pelancongan di bawah salah satu daripadanya ialah dengan adanya cruise terminal di Melaka. Sesungguhnya kerajaan di Melaka menunggu dan pasti akan memberikan segala kerjasama supaya kelancaran perjalanan pembinaan cruise ini tidak menjadi satu halangan kepada syarikat yang memajukan dan kerajaan Melaka berikan kerjasama yang sebaik mungkin. Datuk Seri Abdul Rauf berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani projek usaha sama antara Melaka International Cruise Terminal bersama Global Ports Holding PLC di Seri Negeri Air Keruh. Tourism Malaysia optimis capai sasaran lebih 7 juta pengunjung dari China untuk tahun ini. Ia didorong liberalisasi visa dan penambahan penerbangan langsung dari negara berkenaan ke Sabah, Sarawak dan Johor. Ke arah itu, syarikat penerbangan juga disaran untuk mempelbagaikan laluan penerbangan dari China ke Malaysia. Langkah itu sebagai usaha menarik lebih ramai pengunjung selain mempromosikan lokasi pelancongan lain sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi ini merupakan satu sasaran yang amat besar. It is a challenge to us, but definitely we are working very hard to get the numbers to make sure that bukan saja capai sasaran, sebolehnya kita melebihi sasaran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas menerima ketibaan penerbangan pertama Xinjiang Long Airlines dari Hangzhou ke Kuala Lumpur. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.